kalau saya nak bercerita tentang hantu, tapi sekali korang kawankan saya nak packing untuk order sambal garing. Saya packing sikit dulu. Ini packing order yang masuk semalam dan masih ada 1, 2, 3 box lagi yang masuk order hari ini. Saya belum packing. Maksud saya belum packing untuk kita post lah. Order yang masuk. So kita packing dulu order masuk semalam, tapi semua akan saya post esok pagi lah. Cuma saya nak bagi 2 kali packing. Sekali saya nak cerita dengan korang. Pada masa tu ni cerita, semua yang saya ceritakan masalah apapun yang saya nak cerita itu true story ya, cerita sebenar. Jadi pada masa tu kita masih tinggal dekat Bali tau. Dekat Bali ni pakcik saya, uncle saya, Indonesia kita panggil om kan. Om saya, dia punya bisnes macam fragrance. Dia macam dupa kan. Lepas tu salah satu pekerjanya ada yang terasuk, macam terasuk hantu lah kan. Bila terasuk tu jadi dia punya rumah bertingkat itu dijadikan office. Yang dekat bawah tu untuk packaging, bahagian atas tu untuk masuk list untuk order macam gitulah. Jadi ada 2 tingkat. Bila macam tu satu yang dekat bawah tu dia ada yang terasuk. Lepas tu tiba-tiba ada phone tu bunyi, telefon rumah. Pada masa tu kan kita pakai telefon rumah kan. Telefon rumah tu bunyi, sekali bila diangkat dia ada suara Pontianak. Dia tengah gelak guys. Dekat phone, dekat telefon tu, dekat telefon rumah tu. Diangkat, dia kata halo, kata kan. Tiba-tiba dia macam suara kuntilanak ketawa. Lepas tu kata, "Oi, Allah Akbar," kata kan. "Apa ni?" Dia kata kan. Lepas tu bila dah sekali pekerja tu semua turun, satu office tu semua terasuk. Berbelas, berpuluh karyawan tu, pekerja tu semua terasuk. Bila sekali tu kita panggil lah orang apa macam ustaznya Bali lah kan. Kita panggil, lepas tu dia tengokkan, rupanya dia kata pekerja ni ada yang tengah period ya, tengah tak suci, dia kata tengah kotor. Lepas tu bila ditanya, betul yang terasuk ni, yang terasuk pertama kali tu dia tengah period. Tapi pasal pekerja ni pun baru, so dia tak tahulah maksudnya. Tapi apa masalahnya, rupanya kenapa yang period tu tak boleh masuk ke rumah tu disebabkan rumah tu kan apa nama dia, kita om saya tu macam mengontrak rumah dijadikan office. Jadi sebenarnya di rumah tu ada pura. Korang tahu pura tak? Pura tempat sembahyang orang Bali tu kan. Dekat rumah tu rupanya ada pura yang memang sudah tidak aktif lagi. Mungkin dikarenakan banyak orang Muslim yang kontrak dekat rumah tu. Jadinya pura tu macam dah tak aktif lagi lah. Bila dah macam gitu, tiba-tiba dibagi tahu tak boleh, sebabnya rumah tu dia nak hanya orang yang tak period sahaja, dia katakan. Bila rumah sudah ustaz Bali tu, ustaz yang beragama Hindu tu, saya tak tahulah sebutannya apa, tapi maksudnya saya cakap ustaz Hindu tu maksudnya pasal kalau dekat Indonesia dekat agama kita tu kita panggil ustaz lah. Cuma dekat agama Bali saya tak tahu panggil apa. Jadi saya umpamakan dia seolah-olah macam ustaz dia agama Islam lah kan, tapi dia yang Bali punya. Memang ngeri guys, dia berjam-jam tau.
Memang berjam-jam. Macam setan tu tak nak keluar dari diri dia. Lepas tu yang lagi dahsyat tu lah, sampai apa nama dia, belasan pekerja tu boleh ikut terasuk. Telefon rumah tu berdering tak henti-henti. Tapi bila dia angkat macam itulah, suara kuntilanak, dia ketawa. Ya Allah, takutnya. Sama takut. Amat takut juga ke? Amat banilah kalau ada budak-budak yang tak takut, yang dekat sekolah yang lama tu tak takut. Sama Andu yang pusat. Tadi pagi botol dekat dasar yang pusat sama pak. Itu. Yang udah ada pusat tu. Yang Umi nak cerita lagi. Itu Jana. Lepas tu ada cerita lagi guys. Masa dekat rumahnya tante saya, rumah cousin, bukan tante. Rumah cousin ni dia baru pindah rumah. Dia pindah rumah ke daerah Cirebon tau. Lepas tu saya dengan cousin lain pun tidur dekat rumah baru dia. Bila kita tidur, yang cousin saya ni dia dapat bilik sebelah bilik dia tu sebenarnya kosong. Dia macam ada bilik, lepas tu ada tembok ni terus ke rumah jiran. Kalau saya tidurnya dekat hall depan. Bila pagi-pagi cousin saya ni cakap, tadi malam dengar tak suara ni macam ramai ke, dia kata tau. Macam ramai suara, dia kata macam suara tepi jalan, macam suara motor, suara kereta kan. Seolah-olah bilik dia tu direct dekat tepi jalan, yang dia fikir lah. Sebab kita sampai malam, so kita tak sempat lagi nak round rumah dia. Jadi kita terus dapat bilik tidur kita orang lah. Jadi pagi tu kita baru bercerita. Lepas tu kalau saya kata, saya elok je tidur, saya kata kan. Rupanya cousin saya tak boleh tidur. Sekali bila yang punya rumah tu, cousin saya punya rumah tu, dia kata, iya ke? Bilik awak tu lah yang harusnya senyap. Sebab dekat sebelah bilik awak tu terus tembok, so tak boleh dengar apa-apa seharusnya. Lepas tu dia kata biar betul. Lepas tu dah lah, dia tak nak fikir banyak-banyak. Sekali masa dia mandi, masa dia tengah mandi tu dekat meremang. Masa dia tengah mandi tu dekat tandas dia macam bunyi orang tengah nak paku tembok tau. Tok macam gitu kan. Lepas tu dia fikir, apa lagi katakan? Tak habis kat rumah ni. Dia ingat rumah dekat rumah tu tengah ada renovation tau. Jadi macam orang tengah betulkan something kan, tok macam gitu. Lepas tu dia tanya lagi. Bila sekali dia tanya lagi, dia kata dah lah yang parentsnya cousin kita yang punya rumah tu, akhirnya dia kata dia cerita lah sebenarnya ada kejadian apa. Rupanya beberapa tahun lalu jiran rumah dia tu, yang rumah dia berhimpit dengan biliknya cousin yang saya tidur tu, pernah ada tragedi pembunuhan guys. Padahal dia doktor tau. Cerita ni sampai masuk surat khabar. Dia doktor, tapi dia bunuh isteri dan anak dengan pekerja rumah tu. Dia bunuh, bunuhnya ngeri guys, sampai darah tu terkeluar-keluar dekat garis kereta. Yang pekerja rumah tu, dia nak selamatkan diri. Bila dia buka pintu dalam bilik tu, dia dah tengok mayat isteri dengan anaknya banyak darah kan, disembunyikan di dalam tandas. Bila pekerja tu nampak, dia nak kabur lah sebab dia takut kan. Jadi si doktor ni, yang lelaki ni, dia nampak pekerja ni nak kabur. Pekerja ni dah separuh kaki dia, separuh lompat pagar. Ditarik guys kaki dia guys, sampai peha dia koyak. Ditarik. Sebab tu dia masih semi-semi perkampungan tau. Jadi bukan dekat bandar. Jadi macam tak berapa clear sangat. Jangan Johan. Tak boleh, itu double. Jadi ditarik, dia bawa lagi ke dalam bilik. Lepas tu dia bunuh lagi. Ini tahun 2000-an jugalah.
memang sangat mengerikan. Lepas tu dia dapatlah dia masuk penjara juga. Tapi selepas tu rumah tu jadi macam gitulah. Biasalah kan, kalau dekat kampung-kampung ni mitos dia masih kuat tau. Ada sedikit aksiden, ada sedikit pembunuhan, terus dia kata hantu tu, banyak hantu arwah tu bergentayangan lah kan. Tapinya pasal bukannya saya percaya, tapi saya yakin pasal kita percaya benda tu akan menjadi. Jadi jin lah sebenarnya yang menyerupai. Tapi memang ngeri guys. Okay, so banyak lagi cerita yang saya dah lalui. Kalau korang suka cerita-cerita seram ni, korang komen. Jadi saya bolehlah macam selang-seling YouTube channel saya, konten selain memasak, saya boleh sharing cerita true story yang saya pernah alami. Okay, so ini semalam saya dapat total 20 alamat, hampir 80 pieces, 80 pack. So sekarang saya nak uruskan lagi order yang masuk dari pagi hingga lepas maghrib tadi. Sebenarnya sekarang dekat Shopee pun masih masuk lagi. So saya nak print out 2 hari total. Alhamdulillah dalam puluh-puluh alamat juga, hampir 200 pack. So saya nak packing dulu. Alamak, ada satu tertinggal. Yang ni ada cerita kelakar. Yang order ni dia order 8 pack tau. Yang order 8 pack ni, sis ni dia kata, ini sis cantik ke yang jual sambal garing? Dia katakan. Saya kata, oh iya. Ni siapa ya? Lepas tu dia kata, ni saya disuruh mak mertua saya beli sambal garing dengan kacang rangup. Lepas tu dia snap lah gambar mak mertua dia daripada belakang. Dia kata, hari-hari rosak sayang. Okey, apa nak tengok yang ni? Dia kata, saya bagi free gift ya, hand lotion. Dia kata hari-hari mak mertua saya ni, sabar, boleh sabar. Hari-hari mak mertua saya asyik tengok YouTube sis cantik je, dia kata. Sekali mak mertua dia jenis tengok yang memang dia bagi YouTube tu direct dengan TV. Bila snap gambar, rasa macam malu jugalah. Muka ni sebesar-besar tidak dekat TV. Aduh, kelakar. Tapi apa pun alhamdulillah. Thank you, terima kasih akak-akak, makcik-makcik, adik-adik semua yang selalu support saya. So memang saya sangat mempunyai banyak cerita-cerita true story. Kalaupun bukan saya yang rasa cerita tu, kebanyakan family saya yang dapat cerita tu. So dia akan ceritakan pada saya. Boleh je saya sharing dengan korang. So kalau korang suka, jangan lupa komen dekat kolom komen tu. Dan untuk korang yang nak rasa produk saya, korang boleh terus order dekat Shopee atau WhatsApp saya. Yang kita nak post dekat sini masih banyak lagi yang kita akan packing. Thank you guys, bye. Jangan lupa follow Shopee, account Shopee saya. Bye.